journey ni panjang lagi. Macam saya cakap dalam introduction video, kita cuba untuk buat rutin ni selama 16 minggu. Okay, so jangan rush, utamakan keselamatan, ingatlah orang yang tersayang. Assalamualaikum, welcome back. Okay, hari ni day 3, kita nak buat shoulder and arms. So kita akan start dengan shoulder dulu. Terlebih dahulu, apa khabar semua? Diharap semuanya sihat dan gembira sentiasa. Tapi jika tak sihat, jangan paksa diri, kita rehat dulu. Jangan paksa diri untuk buat apa-apa senaman. Take your time. Benda ni kita buat bit by bit. Okay, so hari ni kita nak main bahu dengan arm. Kita start dengan shoulder dulu. Kita nak buat dumbbell overhead press. Okay, tanpa berlengah masa, let's go. Ok, untuk exercise ni tak perlu gunakan berat yang terlalu berat. Macam saya sendiri pun, saya menggunakan dumbbell 15 kilo sebelah. Ok, ketika melakukan pergerakan ni tak perlu menggenggam dumbbell dengan kuat. Sama juga kalau macam masa kita buat back, tangan kita jadikan hook. So untuk pergerakan yang ni pun cuba sedaya upaya tangan kita letak besi dumbbell tu di tapak tangan dan cuma tutup tangan supaya dumbbell cukup tak jatuh je. Tak perlu genggam terlalu kuat sebab kita nak aktifkan muscle bahu. Macam saya pernah cakap sebelum ni, kalau kita genggam terlalu kuat, kita akan menggunakan otot di bahagian tangan. Okay, so let's go. Set nombor 2. Okey, ketika membuat pergerakan ni, cuba sedaya upaya untuk tolak dumbbell selaju mungkin. Apabila kita menolak ke atas, tolak selaju mungkin. Dan apabila sudah berada di atas, kita turunkan dumbbell seperlahan mungkin. Mungkin dalam kiraan 2 ataupun 3. Contoh, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Itu untuk memastikan kita mengaktifkan otot bahu kita sebanyak mungkin. Rehat 1 minit. Macam biasa kita buat 4 set 12 reps. So ni nak masuk set ketiga. Ok, set ketiga, let's go. Ok, satu lagi yang kita kena jaga ataupun kita kena pastikan, dada kita tegak. Macam sama juga macam kalau kita nak buat bench press. Dada tegak, shoulder blade dekat belakang ni nama dia shoulder blade. Shoulder blade ni ada 2, satu kiri kanan. Kita pastikan cuba rapatkan serapat mungkin antara satu sama lain. Ok, kiri dan kanan, cuba rapatkan serapat mungkin. Aktifkan shoulder blade. Itu cara aktifkan shoulder blade. Dan baru kita membuat pergerakan daripada bahu tolak ke atas,
dan kemudian turun semula. Alright, last set, let's go. Alright, selesai dumbbell overhead press, kita akan ke exercise berikutnya. Kita nak buat lateral raise. Macam biasa, to switch in between exercise, kita tunggu 2 ke 3 minit. Lateral raise, set pertama, let's go. Okay, untuk lateral raise tak perlu menggunakan berat yang terlalu berat. Saya cuma menggunakan 5 kilo saja, satu dumbbell. Tips untuk buat pergerakan ni sama macam kita buat reverse fly untuk back tempoh hari. Pergerakan gunakan tangan sebagai hook, tak perlu genggam terlalu kuat. Tarik weight menggunakan siku. Maksud saya pergerakan tu dilead ataupun diketuai oleh siku. Contoh, kita tarik ke tepi macam ni, biar siku yang angkat. So bila kita menggunakan siku, kita akan aktifkan otot bahagian bahu. Cuba sedaya upaya untuk tidak menghayun weight, sebab kalau kita hayun, kita menggunakan momentum dan itu akan merugikan kerana kita nak latih otot bahu. So try untuk tak hayun. Set kedua. Okey, macam biasa, sebelum kita mulakan weight training, pastikan kita makan terlebih dahulu. Lepas makan, rehat dalam sekurang-kurangnya 40 minit ke 1 jam, baru kita boleh mulakan training. Macam saya pernah share sebelum ni, kalau kita tak makan, nanti tak ada energi untuk buat exercise. Dalam proses membina otot, makanan sangat penting, terutamanya protein dan juga karbohidrat. So kalau anda buat weight training untuk bina muscle atau mencari muscle yang hilang, jangan skip makan. Okey, third set. Okey, untuk exercise ni pun pastikan badan kita tegak. Jangan bongkok. Sama, semua reason adalah untuk kita mengaktifkan atau mengejutkan otot bahu semaksimum mungkin. Okey, set terakhir, set keempat, let's go. Okey, selesai exercise kedua, iaitu lateral raise. Kita nak pergi ke exercise nombor 3, bell front raise. Sama lebih kurang macam lateral raise. Kalau lateral tepi, front ke depan. Macam biasa, kita tunggu lebih kurang 2 ke 3 minit untuk next exercise. Alright, front raise episode 1, let's go.
Apabila membuat dumbbell front raise, cuba macam biasa juga, tegakkan badan setegak mungkin, aktifkan shoulder blade, bawa weight daripada bawah, cuba bawa sekurang-kurangnya sampai ke eye level. Pergerakan sama juga, tak perlu menggenggam terlalu kuat, cukup sekadar jadikan hook. Cuba untuk tidak menghayun weight, sama juga cuba untuk tidak menghayun. Kita cuba, memang pergerakan tu nampak seperti menghayun, tapi kita cuba sedaya upaya kita untuk tahan weight daripada menggunakan momentum. Ini untuk activate otot bahu bahagian depan. Sama macam pergerakan tadi, cuba bawa weight ke depan selaju mungkin dan cuba turunkan dalam kiraan 2 ke 3. Contoh 1 1 2 3 1 1 2 3. Right. So set kedua, let's go. Okey, macam yang anda semua boleh nampak, saya pun dah start fatigue, but it's a good sign. Dalam reps yang ke 10, 11 tu dah tak boleh dah. Reps yang ke 9, ke 10 kita dah fatigue. Cuba untuk pause kejap, ambil nafas, dan baru kita teruskan. Tak apa untuk berhenti sekejap, as long kita cuba sedaya upaya untuk completekan set tersebut. Okay, third set, let's go. Okay, let's say kalau kita buat exercise ni, kita dah betul-betul fatigue dan memang dah tak ada nak continue, it's okay, boleh berhenti dalam 3 set. Even kalau set kedua pun dah tak larat, boleh stop kat situ. Sebab apa yang kita cuba buat sekarang ni ialah untuk kuatkan otot bahu dan latih otot bahu untuk adapt beban. So kalau kita memang dah lama tak angkat ataupun kita memang dah lama tak buat weight training, bahu, semua otot di bahagian badan kita memang agak lemah ataupun tak digunakan. So dia tak biasa. So macam saya cuba tekankan dekat sini ialah kita buat bit by bit, slow, one step at a time. Jangan paksa diri, jangan cederakan diri, sebab journey ni panjang lagi. Macam saya cakap dalam introduction video, kita cuba untuk buat rutin ni selama 16 minggu. Okay, so jangan rush, utamakan keselamatan, ingatlah orang yang tersayang. Okay, last set. Dan untuk last set pun saya tak sure saya boleh complete sampai 12 ke tak. Kita cuba. Okay, Alhamdulillah, walaupun hampir gagal di situ, berjaya completekan 4 set, 12 reps. Sedikit perkongsian, kalau let's say macam tadi, saya pun dah bila reps yang ke 9, ke 10 dah tak larat. So ada dua option, macam saya cakap yang first tadi, kita boleh stop kalau kita betul-betul tak larat untuk elakkan kecederaan. Tapi kalau kita confident, kita sendiri confident, kita boleh teruskan dan kekalkan form sebaik mungkin, just teruskan. Sebab inilah masa yang crucial dalam weight training, untuk masa kita adapt dan grow. So kesimpulan, kalau confident teruskan, tapi kalau tak confident,
takut cedera, boleh stop dulu. Yang penting utamakan keselamatan. So next exercise kita nak buat incline reverse fly. Dia sama macam exercise yang kita buat, last exercise kita buat untuk back day, tapi kali ni kita akan gunakan upper hand grip dan kita akan buat fly sama macam kita buat kemarin untuk back day. Okay, macam mana sekejap lagi saya tunjuk. Rehat 2-3 minit. Untuk incline reverse fly, dua cara, satu menggunakan bench, satu tidak menggunakan bench. Pada siapa yang ada bench, boleh gunakan bench. Kita adjust 45 degrees. Tapi bagi mereka yang tak ada bench, saya akan tunjuk macam mana kita buat exercise ni tanpa menggunakan bench. Untuk reverse fly ni, kita untuk train atau activatekan muscle bahagian bahu bahagian belakang. Cuba sedaya upaya untuk tidak menghayun weight. Okay, kita start. First round, fight. Macam yang anda boleh nampak tadi, untuk pergerakan ni kita berdiri turun 45 degrees. Bahagian badan sebelah atas kita, pinggang ke atas berada dalam keadaan tegak. Activatekan shoulder blade, kemudian bawa weight daripada depan naik ke atas. Cuba feel tarik menggunakan siku dan cuba buat bukaan fly tu seluas mungkin mengikut keselesaan masing-masing. Cuba jangan hayun weight. Sebelum ni untuk back day kita buat fly yang sama menggunakan neutral grip. So untuk hari ni kita guna upper hand. Untuk second set saya nak gunakan bench. Untuk mereka yang tak menggunakan bench, make sure jangan angkat berat yang boleh efek pinggang. Jaga pinggang, sentiasa jaga pinggang bila pergerakan-pergerakan seperti ini. Lagi sekali saya tekankan, jaga pinggang sebab kalau dah injured. Okay, second set. Bila kita ada bench, menggunakan bench, kita support bahagian tengah dada kita, support atas sikit lah supaya mudah untuk kita buat pergerakan. Lower chest, bahagian lower chest kita support lebih kurang area situ, mengikut keselesaan masing-masing lah. Kalau saya, mungkin sebab saya tinggi, saya support bahagian lower chest. Right. Okay, third set, let's go. Ada setengah exercise atau movement kita buat masa untuk first dengan second set, dia merasa memang susah, memang payah, rasa sangat berat. Tapi bila dah masuk set seterusnya, 3 ke 4, dia jadi lebih mudah, lebih senang. Ini disebabkan masa kita dah start to adapt. It's a good sign. So kita dah masuk set keempat, rehat 1 minit, jangan lupa minum air. Fourth set, let's go. Diam tak diam, dah siap untuk shoulder exercise kita. Sekarang kita nak pergi ke next exercise, kita nak buat arm.